Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian kita rafakkan kepada Allah, Tuhan yang mentadbir segala alam, Allah yang menciptakan kita dengan penuh kasih sayang, dan Allah yang mendahulukan pengampunan daripada kemarahannya terhadap kita. Allah yang sangat sabar dengan kita, Allah yang sabur, Allah yang sangat santun dengan kita, Allah yang halim, Allah yang sangat lembut dengan kita, Allah yang latif, Allah yang sangat maha pengampun, Allah yang ghafur. Allah mendahului segala sifat-sifatnya yang rahman yang rahim terhadap kita. Dan asbab itu Allah pilih kita berada di sebuah masjid yang begitu indah sekali, diberi nama Masjid Darus Sajidin. Masjid Darus Sajidin, kita tahu pengasasnya adalah tuan guru kita. Pengasasnya adalah seorang ulama, seorang tuan guru yang berusaha saban hari saban waktu menanam rasa cinta umat kepada Nabi. Bersama dengan isteri tercinta Umi Ustazah Mahadi, bersama dengan seluruh warga keluarga dan juga warga dasar, berusaha menanam rasa cinta umat kepada Nabi Muhammad SAW. Muslimat sekalian, bila saya tahu nama masjid ini Darus Sajidin, saya teringat seorang sahabat Nabi pernah bertanya dengan Nabi dengan rasa bimbang, dengan rasa takut, "Ya Rasulullah, apakah amalan untuk aku bersama denganmu di syurga, ya Rasulullah? Apakah amalan untuk aku bersama denganmu, ya Rasulullah? Tidak ada artinya kalau masuk syurga tidak bersama denganmu, tidak bertemu denganmu." Soalannya sahabat-sahabat Nabi, keindahan dan kenyamanan paling utama adalah ketika bersama dengan Nabi. Namun Nabi pun menjawab, "Perbanyakkanlah bersujud, perbanyakkanlah sujud." Itulah amalan yang Nabi jawab. Kalau kita mahu bersama dengan Nabi di mahsyar, di dalam syurga, perbanyakkan sujud, perbanyakkan merapatkan diri kita bersujud kepada Allah. Dan masjid ini diberi nama Darus Sajidin, dan dimaksudnya pusat orang-orang yang bersujud, orang-orang yang menyembah Allah. Sujud ini falsafahnya begitu besar dan hebat. Itu tanda penyerahan diri kita yang tidak berdaya. Saat kita sujud, kita letakkan akal yang letaknya kita lihat pada zahirnya pada kepala, wajah yang kita jaga dan kita pelihara yang dilihat mulia, kita letakkan di tempat yang sehingga kita di bawah sama dengan kaki kita. Dan ketika kita sujud, kita meletakkan kedua tangan kita ke tanah. Itu tanda surrender, itu tanda kita lemah, itu tanda kita tidak ada apa-apa, kita kosong. Dan saat itulah Allah akan mencatat dan Allah akan mendengar rintihan kita. Saat Allah paling dekat dengan hamba-Nya. Kerana itu Nabi pesan perbanyakkan sujud. Itulah amalan untuk hidup bersama dengan Nabi di syurga kelak. Kerana bila kita perbanyakkan sujud, maka kita lagi dekat dengan Allah, lagi dekat dengan Allah. Sebab itulah waktunya Allah paling dekat dengan hamba, iaitu saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kadang-kadang dalam keadaan kita sujud, muslimat, kita tidak sedar kita sedang menyembah Allah ataupun makhluk Allah. Kita sebenarnya sedang sujud dan menyembah kepada Allah yang Maha Berkuasa, yang mencipta dunia ataupun kepada dunia. Kadang dalam keadaan kita sujud, hati kita tak hadir, akal dan fikiran kita tak bawa bersama sedar bahawa saja kita sedang menyerah diri kepada Allah. Sebab itu bila kita bangkit kembali, sifat sombong pun bangkit kembali, sifat lalai, sifat memuji dan memuja diri dan membesarkan diri terbangun bersama saat kita bangun. Allahu Akbar. Masya Allah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perantaraan lisan baginda, air mata dan air darah Rasulullah, pengorbanan Nabi,
mengorbankan jiwa, keluarga, anak-anak, mengorbankan segala-galanya sampainya Islam kepada kita saat ini, wahai muslimat. Dan kerana Nabi Muhammad yang telah memperjuangkan kedudukan wanita, kerana Nabi Muhammad telah memuliakan wanita, berjuang mempertahankan maruah wanita, akhirnya kita berada di tempat yang kita berada sekarang. Allahu Akbar. Dan kerana rahmat Nabi Muhammad, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskanmu wahai Muhammad melainkan untuk rahmat sekalian alam, rahmat kepada manusia, rahmat kepada para malaikat, rahmat kepada jin, rahmat kepada seluruh binatang, bukit bukau, kepada tumbuh-tumbuhan, rahmat kepada seluruh ciptaan Allah. Dan kita tahu Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk. Dan sebenarnya Umi, Ustazah, tidak ada kalam, tidak ada perkataan yang mampu kita kumpulkan untuk tanda pujian kita terhadap Nabi. Dan sesungguhnya saya tidak layak untuk membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya lidah yang nak bercakap tentang Nabi Muhammad ini, lidah yang sangat kurang berselawat kepada Nabi. Kadang-kadang lidah ini berdusta menyatakan cinta kepada Nabi, tapi lemah dalam menyambut perjuangan Nabi. Lidah ini menyeru orang lain supaya mengenal Nabi, hakikatnya diri ini juga tidak cukup kenal dengan Nabi. Allahu Akbar. Namun kerana amanah permintaan Tuan Guru yang tidak mampu saya tolak, Tuan Guru Syekh saya, maka saya berusaha untuk menyampaikan amanah untuk berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri, guru kita yang banyak mendidik dengan sabar, yang banyak menghadapi ujian demi ujian, tetapi kita lihatlah wajah Tuan Guru kita senyum, tenang. Tuan Guru kita tetap meneruskan segala perancangan agenda demi kelangsungan dakwah Muslim. Kita doa Tuan Guru kita disertai ahli keluarga, para guru, para asatizah yang bersama, insya-Allah. Saya nak ucap terima kasih kepada MC Edi Fadal, nama sebenar Hafsah Umar. Masya Allah, nama itu sama dengan isteri Nabi yang bernama Hafsah, pun anak Sayyidina Umar. Hebat sangat ni. Nama Hafsah binti Umar, isteri Nabi pun nama Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar, salah seorang isteri Nabi. Adakah ini perancangan? Tidak. Ini adalah ketetapan Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya Puan Hafsah kita menanggung ataupun memegang satu nama yang besar dalam sejarah Islam. Seorang wanita yang Allah pilih untuk diturunkan satu syariat yang berat, iaitu syariat penceraian. Rasulullah dengan izin Allah menceraikan Hafsah. Kemudian Rasulullah mengutuskan malaikat, dan malaikat Jibril datang jumpa Rasul. Allah perintahkanmu untuk merujuk kembali Hafsah. Allahu Akbar. Kerana Hafsah seorang wanita yang salihah, antara isteri Nabi yang sangat taat, isteri Nabi yang paling kuat ibadah, sampai Allah perintahkan Rasulullah merujuk kembali Hafsah. Dan asbab Hafsah diceraikan oleh Nabi pun adalah kerana untuk menjadi asbab syariat perceraian itu sendiri halal walaupun tidak disukai oleh Allah. Dalam situasi keadaan tertentu, niat untuk mendidik dan lain-lain. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih kepada Ustazah Siti Hajar Binti Husin, doa yang sangat menyentuh hati. Dan umi kita Al-Fadilah Ustazah Muhammad binti Muhammad Padasiat Yayasan Yasa, isteri kepada Tuan Guru kita, semua ahli jaga kuasa majlis kuliah muslimat dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian.
Sebenarnya tadi kalau masuk dan nampak dah saya macam kurang lain kan. Macam buku Ustazah Bekar, macam boleh menangis, boleh jadi. Tapi bercampur semua. Saya pun kurang sihat, saya memang ada ujian vertigo. Kemudian saya juga tu nak tahu macam mana duit dia saya ceramah. Comel, nasi ada nasi. Terima kasih dah bagi duit. Masya Allah, kemudian saya sesungguhnya agak teruk, batuk. Tapi Alhamdulillah Allah letakkan batuk. Tapi sebenarnya agak teruk tu diberi kepada yang bisa sakit kembali. Namun sebenarnya rasa saya pun dah sebab tu bila masuk dalam dasar. Masa saya datang yang lepas, hanya diam saja. Tapi saya terkejut tengok, subhanallah, masjid ni dah siap. Daripada luar sangat indah. Dan ini adalah satu bumi yang mana lingkungannya adalah sentiasa dihidupkan ribuan jumlah selawat ke atas Nabi setiap hari. Mudah-mudahan dasar ini cahayanya terang sampai ke langit. Dalam keadaan banyaknya tempat maksiat di atas muka bumi Allah, banyaknya tempat manusia melupakan Nabi, tapi dasar ini mengumpulkan pecinta-pecinta Nabi. Mereka berselawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan cahayanya sentiasa menembusi langit sehingga tertahannya kemarahan Allah, bala Allah tertahan kerana ada jatuh cahaya daripada bumi ini. Kerana ikhlasnya mereka berada di sini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat fitnah akhir zaman ini, ada suara yang memandang enteng, memandang rendah dan memberikan salah faham kepada sambutan Maulid Rasul. Namun para ulama sepakat mengharuskan sambutan Maulid Rasul di hari yang manusia mula melupakan Rasul. Yang menjadi persoalan ulama hari ini, bagaimana nak menanam rasa cinta umat kepada Nabi, bagaimana nak melahirkan generasi yang sanggup berkorban untuk menyatakan kebenaran, bagaimana nak lahirkan umat generasi yang meneruskan perjuangan Nabi, amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Sebenarnya inilah fokus oleh ulama sepatutnya, bukan membicarakan tentang keharusan menyambut Nabi Rasul. Seluruh alim ulama menyatakan keharusan, tapi bagaimana sebenarnya nak merawat penyakit umat yang sudah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu Akbar, bukan sedikit usaha dasar, bukan sedikit usaha menurut, bukan sedikit usaha yang perlu dikeluarkan, belanja yang besar perlu dikeluarkan untuk majlis, untuk meninggalkan Nabi. Maka mudah-mudahan segala pengorbanan yang hadir, ibu-ibu yang hadir dalam kekandungan baru balik kerja, minta balik awal lagi, nak bersiap datang kuliah kembali, nak berkumpul Nabi, menyatakan cinta kepada Nabi, bersambung lagi malam, kita nak berada dalam majlis memuji dan mengingati Nabi. Kita nak banyakkan berselawat ke atas Nabi. Sebab ibu-ibu muslimah, bila kita pulang, bila kita balik kepada kehidupan kita, kita mula pudar rasa rindu pada Nabi. Tapi itu adalah lumrah muslimah, lumrah. Satu ketika seorang sahabat Nabi, cuma saya tak pasti nama, tapi saya lebih yakin sahabat Nabi ini sama ada Bilal bin Rabah ataupun yang bernama Uqasyah. Tapi saya lebih yakin namanya adalah Bilal bin Rabah. Satu hari Bilal bin Rabah bertemu dengan Sayyidina Umar. Bilal bin Rabah ini pergi bertemu dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku munafik. Wahai Umar, aku munafik. Wahai Umar. Lalu Sayyidina Umar bertanya, wahai Bilal, kenapa kamu cakap kamu munafik? Kemudian Sayyidina Bilal menjawab, ketika aku berada di depan Rasulullah, ketika aku bersama dengan Rasulullah, cinta aku kepada Rasul sangat kuat, dan keyakinanku terhadap syurga itu benar, neraka itu benar. Aku merasakan benar-benar syurga itu di hadapanku, neraka itu di hadapanku. Tapi bila aku pulang ke
pengalaman yang mereka lalui ya Rasulullah ketika bersama denganmu. Syurga itu dilihat dekat, neraka itu dilihat jelas. Kami betul-betul mencintai ya Rasulullah, tapi bila kami dengan keluarga kami lupa ya Rasul, kami lalai ya Rasul, kami ketawa ya Rasulullah, kami berperang saja ya Rasulullah. Kemudian Rasul senyum, kemudian Rasul berkata, ini hadis yang sahih bersifat dan kita dari sahih tadi. Lalu Nabi pun bersabda, Nabi kata, sekiranya kamu sentiasa kekal iman kamu, sentiasa kekal kesolehan kamu seperti mana saat kamu bersama denganku, sama keadaan kamu ketika kamu di rumah, maka sesungguhnya para malaikat akan berbaris untuk bersandar denganmu. Maka soalannya Nabi kata, mustahil kamu tak akan mampu buat begitu. Malaikat akan datang dan malaikat akan mendatangi dirimu. Dan Nabi pun sebut saatan baik dia Nabi. Nabi kata, bukan dia Nabi sebut saatan sesaat Nabi kata. Nabi jawab, ada saatnya kamu ingat pada Allah, kamu betul-betul ingat Allah, maka nikmati saat itu, menangis. Ada saatnya kamu ingat Nabi, kamu ingat Nabi. Ada saatnya kamu dengan keluarga, kamu fokus pada keluarga. Ada saatnya kamu bekerja, kamu fokus pada kerja. Bukan bermaksud bila kamu bersama keluarga, kamu kurang ingat pada Nabi, kamu kurang ingat pada Rasulullah, bermaksud kamu lalai, tidak. Pada waktu saat sekian, nikmati. Muslimat, ini adalah saatnya kita mengingati Nabi. Memang takkan sama dengan masa kita tengah masak untuk kita ingat Nabi, masa kita sedang huru-hara menguruskan rumah tangga, takkan sama. Tapi bila Allah dah pilih kita berada di masjid, di rumahnya ini, menjadi Duyufur Rahman, tetamu Allah Ar-Rahman, kita sedang menjadi tetamu Allah. Yang menjemput kita betul tuan guru kita, betul pengajarnya dasar, betul. Tetapi hakikatnya yang menjemput kita adalah Allah. Kita selalu panggil Duyufur Rahman itu mereka yang menjadi tetamu di tanah suci. Tetapi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang datang ke rumah Allah, masjid, tak kira masjid mana-mana, siapa yang datang ke masjid, dia adalah tetamunya Allah, maka Allah lah yang akan melayaninya. Allah lah yang akan menyantuninya. Yang sedang menyantuni kita sekarang adalah Allah. Yang sedang melayani kita sekarang adalah Allah. Muslimat, kita banyak dosa, betul kan? Kita banyak kelalaian, kita banyak kelemahan, tapi Allah tetap pilih kita untuk jadi tetamunya sekarang. Maka nikmati saat ini. Kalau kita rasa nak menangis. Kalau kita nak sebut, ya Allah, aku rindu Nabi-Ku, ya Allah, sebut. Perbanyakkan selawat dalam majlis kita mengingati Rasulullah SAW. Perbanyakkan selawat, Masya Allah. Dikawal sebab tu lain macam. Kadang-kadang kan dia jadi macam ni tau. Saya sendiri ada tempat-tempat yang kita datang, saya tu lain sangat. Ada tempat kita pergi, kita cuba nak nangis, tak dapat nangis. Dia adalah tempat-tempat yang mana ramai para malaikat berkumpul. Kita akan rasa keberkatan. Kita boleh rasa perbezaan suasana tu. Rasa saya, soalnya tempat itu ramai para malaikat berkumpul. Mudah-mudahan dasar ini adalah tempat yang ramai para malaikat turun untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan para malaikat itu untuk mencatat setiap orang yang hadir di sini sebagai bakal penghuni syurga Allah, yang tidak akan masuk, yang akan masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi, sekarang pukul berapa ya Umi? Sampai jam 3 pukul 6 kan? Okey, kuliah kita ni sebenarnya sampai pukul 6, lagi 10 minit dah. Okey, boleh ke lebih sikit dah suku ni ya? Boleh ya? Boleh ke 6 suku? Dia dah lapar dah. Tak tahu dah muka saya ni sampai dia tak tahu dah. Comel lagi kan?
Okey, dah hilang dah semua gedang ni, hilang belaka tadi. Okey, comel kita uminya. Okey, walaupun mata buka kan, buka sangat kan. Okey, sembah. Okey, perempuan kalau nak tengok kena comel-comel perempuan. Tapi tak apa, saya rasa saya nak nangis. Rasa nak. Okey, Nabi sebut apa? Nabi sebut apa? Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, dan air mata yang akan memadamkan api neraka, iaitu mata yang menangis kerana Allah. Mata yang menangis kerana Allah. Mudah-mudahan air mata yang tumpah, air mata yang menitis pada saat ini yang datang daripada hati yang ikhlas, kerana rasa rindu kepada Allah dan rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Muslimat, saya nak bacakan beberapa poin penting yang saya baca daripada buku tuan guru kita juga ni, iaitu tuan guru Ustaz Muhadir Haji Jun. Saya baca-baca belik-belik dalam perjalanan tu sampailah kepada tajuk Nabi Muhammad pembawa rahmat. Nabi Muhammad pembawa rahmat. Muslimat, saya tahu kita semua membawa 1001 cerita. Kita semua ada bawa beban. Kita semua ada kisah hidup kita. Kita semua ada parut-parut dalam hati kita. Parut kecewa, parut sedih, parut terluka, parut dikhianati, pelbagai kisah-kisah sedih. Kita ada pelbagai ujian dalam hidup. Subhanallah, Masya Allah. Tapi pada petang ini, saya harap muslimat semua kita boleh letak kat luar semua parut-parut tu. Sebab kalau kita bawa beban-beban yang berat, kadang-kadang kita tak boleh nak menikmati nikmat yang Allah beri pada saat ini. Sebenarnya nikmat yang sangat besar Allah berikan pada kita saat ini bila Allah berikan kita meniti jalan ke syurga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan permudahkan jalan ke syurga. Mudah-mudahan kita berada di jalan-jalan kebenaran, jalan yang ujungnya bertemu dengan syurga. Mudah-mudahan segala ujian yang kita lalui, keperitan hidup yang kita lalui, itulah jawapan Allah kepada permintaan kita dalam solat, kepada bacaan Al-Fatihah kita. Bukankah dalam Al-Fatihah kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau berikan mereka nikmat, ya Allah. Nikmat dunia dan nikmat syurga, ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Muslimat, kita minta dengan Allah setiap kali solat. Kita minta jalan yang lurus. Allah beri kita jalan sedih, jalan susah, jalan kecewa, jalan jatuh, jalan yang perlukan kesabaran untuk melaluinya. Sebab itulah jawapan kepada doa kita, kerana itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Nabi sebut apa? Sesungguhnya syurga itu dipagari dengan ujian demi ujian, dan neraka itu dipagari dengan nikmat demi nikmat. Kerana itu hidup kita tak lepas daripada ujian. Kerana kita nak lepasi satu demi satu pagar ujian sampai berakhir dengan kita bertemu dengan pintu syurga. Tapi jika kita nak hidup ini dengan nikmat, lepas nikmat, takut selepas pagar nikmat, na'udzubillah kita bertemu dengan pintu neraka. Na'udzubillah min zalik, masyaallah. Baik, muslimin-muslimat, bagusnya Ustaz Muhadir Jun menyusunkan buku kecil, naskah kecil ini
dengan memberikan kepada kita ilmu tentang besarnya rahmat Allah dengan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rahmat dalam syariat. Boleh tulis semua ini ataupun boleh ingat. Rahmat yang pertama iaitu rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, rahmat dalam syariat. Syariat pada zaman Nabi Musa AS, contoh, sebenarnya kalau nak bagi contoh syariat pada Nabi banyak, tapi kita bawa satu contoh saja, iaitu syariat Nabi Musa. Syariat pada zaman Nabi Musa AS ialah sesiapa yang menyembah anak lembu, maksudnya menyembah selain daripada Allah, dan ingin bertaubat, mereka hendaklah membunuh diri mereka berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua ayat yang ke-54. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul 'ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairun lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Dia bermaksud, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Rabb yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu sendiri. Perkara itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Rabb yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Musliman, syariat Nabi Musa AS, mereka yang tersasar daripada jalan kebenaran dan menyembah anak lembu yang dijadikan Tuhan ketika itu, apabila mereka ingin bertaubat, Nabi Musa menjawab, bertaubatkah kamu? Dan syarat untuk diterima taubat, kamu kena bunuh diri kamu sendiri. Berat sangat syarat taubat syariat Nabi Musa AS. Dan menurut alim ulama, pendapat yang lain mengatakan adalah orang yang tidak menyembah lembu atau orang yang tidak buat syirik membunuh orang yang melakukan kesyirikan. Itulah hukuman bagi orang yang murtad lalu bertaubat. Syarat nak diterima taubat kena dibunuh ataupun membunuh dirinya sendiri. Berat. Namun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat umat Nabi Muhammad tidak seberat itu. Syariat umat Nabi Muhammad ringan, sehingga umat Nabi Muhammad mengambil ringan dan mempermainkan taubat. Tuan-puan dibaca Allah sekalian, Masya Allah. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya semua Nabi diberikan Allah permintaan, diberikan peluang ataupun ruang untuk meminta dengan Allah dua perkara. Dan aku meminta untuk umatku dua perkara. Maksudnya para Nabi diberikan oleh Allah peluang untuk minta dua perkara, sama ada nak minta untuk diri sendiri ke, untuk keluarga, untuk umat ke. Dan Nabi kata, aku meminta dengan Allah dua perkara dan kedua-duanya adalah untuk umatku. Yang pertama, aku meminta supaya ditangguhkan azab untuk umatku sampai nyawa dihalkup. Maksudnya tempoh untuk diterima taubat itu lama. Sebab itu ada kita tengok, ada hamba-hamba Allah di kalangan orang Islam setiap hari melakukan kemungkaran. Setiap hari dia berniaga dengan cara yang tidak benar, dengan mendedahkan aurat. Kata dia cari rezeki Allah, tetapi dengan murka Allah. Setiap hari menunjukkan sesuatu yang Allah haram ditunjukkan, aurat dan sebagainya. Tapi Allah itu Maha Penyayang. Allah makbulkan permintaan Nabi, yang mana umatnya jika buat kemungkaran, buat dosa, bahkan buat perkara syirik sekalipun, tidak terus diturunkan bala oleh Allah. Lalu Allah perkenankan.
Dan Nabi sebut yang kedua yang aku minta adalah syafaatku yang untuk aku membantu umatku di akhirat kelak. Sebab itu digambarkan di akhirat kelak, walaupun Nabi dijemput masuk ke dalam syurga, tapi Nabi enggan. Nabi ingin berada bersama dengan umatnya sampai umat Nabi yang terakhir, untuk mempertahankan umatnya di hadapan Allah. Nabi akan berada di setiap umatnya untuk berhujah di hadapan Allah, untuk mempertahankan setiap daripada umatnya selamat daripada api neraka. Itu yang Nabi sebut di dalam sebuah hadis. Hadis yang sahih musnad. Nabi bersabda, sesungguhnya aku denganmu wahai umatku, umpama seperti seorang lelaki yang menjaga unggungan api dan menghalang daripada kakatu ataupun binatang yang ingin hinggap kepada api tersebut. Kita tengok ada musim tertentu kan, ada lampu dipasang, ada binatang kakatu tu, dia suka pergi kat lampu tu, sebab dia punya fitrahnya adalah tertarik kepada cahaya. Tapi bila dia pergi dekat dengan lampu, lalu sayap dia nipis, akan rosak. Bila sayap tu rosak, dia pun jatuh menggelincir kat bawah. Bila jatuh kat bawah, dia tak boleh nak bergerak, akhirnya dia mati. Sebab dia lapar, dia tak boleh makan, dia tak boleh apa, akhirnya dia mati. Begitulah umpama Nabi nak bagi tahu antara aku dengan wahai umatku. Ibarat seorang lelaki yang menjaga unggunan api, berusaha sedaya upaya menghalang daripada binatang mendekati, sebab kalau dia datang dekat, binatang tu akan mati. Begitulah aku, Nabi kata, aku berusaha memegangmu sampai di hujung-hujung baju. Aku berusaha menghalangmu wahai umatku untuk mendekati api neraka. Tetapi ramai lagi di kalanganmu yang ingin pergi ataupun menghumbangkan dirinya ke dalam neraka. Allahu Akbar. Sebesar apapun cinta seorang ibu pada anak, tak boleh melepasi rasa cinta Nabi pada umat. Sebesar mana pun cinta seorang suami pada isteri, isteri pada suami, dikumpulkan seluruh cinta ibu di dunia ini, tidak akan mampu mengatasi rasa cinta Nabi Muhammad terhadap umatnya. Allahu Akbar. Muslimat sekalian, kita nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Ini adalah satu barakah Nabi dan rahmat Nabi. Silakan Allah berikan kelebihan ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda daripada Sayyidina Anas, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, qala Allah ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani wa fartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-samaa summa astaghfartani wa fartu laka wa la ubali ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ard khataaya summa laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara salah satu rahmat yang kecil. Terlalu banyak rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, asbab Nabi Muhammad. Subhanallah muslimat, mari kita fahami apa yang Nabi sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama mana kamu berdoa kepadaku dan mengharapkanku, nescaya aku memberi keampunan kepadamu atas apa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Maksudnya Allah kata, Allah tidak peduli banyak mana dosa yang kamu buat, lama mana dosa yang kamu buat, besar mana dosa yang kamu buat. Tetapi selama ini mana kamu berdoa, kamu mengharapkan pengampunanku, Allah berfirman, nescaya aku berikan keampunan kepadamu atas apa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Ini firman Allah, hadis qudsi ya. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu
berikan keampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya sekiranya kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan apapun, pasti aku datang kepadamu dengan membawa keampunan sepenuh itu juga. Sadaqah Rasulullah wa sadaqallahul azim. Muslimin, ini rahmat asbab Nabi SAW. Cuba tengok syariat Nabi Musa. Syarat nak diterima taubat, kena bunuh diri ataupun dibunuh. Berat. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad, cukup ikhlaskan hati, menyerah diri kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ampun dosa-dosa. Ya Allah, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Ya Allah, Nabi sebut dalam hadis yang lain, seseorang yang mohon taubat dengan taubatan yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, Allah menghadap dosanya umpama dia tidak pernah melakukan. Sampai tahap tu muslimat. Kita ada banyak dosa masa remaja ni. Kita dah balik tapi kita tak jaga solat, tak jaga aurat. Kita banyak dosa masa kita belajar dulu. Masa kita sampai universiti, sampai college tu, kita banyak mengumpat manusia. Kita banyak mengumpat dan menata guru, pensyarah, kawan-kawan. Kita tak ingat dah siapa kita umpat, tapi dosa itu telah dicantai. Kita bekerja, kita banyak buat dosa di tempat kerja. Kita tidak amanah dengan kerja. Kita jadi ibu, kita tak laksanakan tugas kita dengan benar. Kita jadi isteri, kadang kita tak sabar, kita melukit. Kita membebankan hati suami. Kita tak bersyukur kepada Allah dengan suami yang Allah berikan. Terlalu banyak dosa kita muslimat, dosa besar, dosa kecil, dosa ingat, dosa lupa, dosa sengaja, tak sengaja. Dosa yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Tapi Allah Maha menerima taubat. Dan kalau kita ikhlas hati menerima taubat dosa yang kita lakukan 30 tahun dengan taubat 3 minit, Allah pandang umpama kita tidak lakukan. Itulah di antara rahmat Allah yang begitu besar. Asbab permohonan Nabi SAW. Masya Allah. Muslimat, itu rahmat Allah dalam syariat. Itu contoh. Yang kedua, rahmat Allah dalam ibadah. Antara bentuk rahmat Allah dalam ibadah, asbab Nabi melarang membaca surah yang panjang ketika menjadi imam. Subhanallah, Nabi difikir sangat pada umatnya. Kita tahu kan, antara doa ataupun amalan yang Tuan Guru Syekh Zainul Asri beri, sebenarnya banyak amalan yang Tuan Guru bagi. Antara yang bukanlah menjadi amalan selalunya undi, tapi masa tu saya diuji dengan ujian yang agak berat masa mula-mula masuk dalam dunia dakwah media sosial. Ada banyak fitnah, ada banyak sangkaan buruk. Kita cakap panjang, lepas tu orang potong, lepas tu jadi fitnah kan. Masa tu Allah izinkan saya bertemu dengan Tuan Guru Syekh Zainul Asri di rumah Kak Rini di KL. Masa tu Umi tak ada, saya rasa. Dan masa tu adalah beberapa amalan Tuan Guru Syekh minta saya beramal. Antaranya adalah banyakkan ustazah baca Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita faham maksud, Tuan Guru selalu tekankan bacaan zikir ini kan, laqad ja'akum. Apa maksudnya? Laqad ja'akum, maka telah sampai kepadamu. Laqad ja'akum, telah dijadikan untukmu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, daripada kalangan kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat. Nabi itu sangat faham kamu. Nabi itu tahu beratnya ujian kamu. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat olehnya ujian yang menimpa kamu. Nabi sangat faham beratnya
musibah yang menimpa kamu, kesusahan yang sedang kamu lalui, kesedihan yang sedang kamu tempuhi. Allahu Akbar. Sebab apa muslimat? Kenapa Allah berfirman begini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaykum ma 'anittum. Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada diri kamu, daripada kalangan kamu, manusia sama macam kamu, punya perasaan, punya hati, punya rasa penat macam kamu, punya jiwa macam kamu, yang terasa berat olehnya apa jua yang menimpa kamu. Allah nak sampaikan, Nabi dah lalui dah semua yang kamu lalui. Kamu sedih kehilangan, Nabi lahir tidak ada ayah, umur 6 tahun ibu meninggal, baru menumpang kasih atuk meninggal umur 8 tahun, menumpang kasih bapa saudara yang dicintai tidak mengucap syahadah, mati dalam keadaan tidak mengucap syahadah. Sehingga Nabi tersebut, Nabi sebut, ya Allah, sekiranya syafaatku bermakna, syafaatku boleh aku gunakan untuk apa saudaraku ini, aku akan membantu apa saudaraku ini masuk ke syurga, mohon dapat pengampunan. Lalu Allah menjawab Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh beri hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu sayang. Berat ujian Nabi. Kalau kita dan Nabi mengalami episod kehilangan orang tersayang begitu banyak, kehilangan isteri, kehilangan anak-anak demi anak. Nabi dapat anak pertama yang bernama Abdullah. Nabi dapat Abdullah anak pertama ya. Nabi sayang, tumpah kasih sayang, Allah ambil. Nak tunggu adalah ceritanya. Tapi nak ceritanya, berapa banyak anak Nabi meninggal saat Nabi hidup. Allahu Akbar. Kalau kita diuji sedih, diuji dikhianati, Nabi juga mengalami dikhianati oleh ahli keluarga sendiri. Yang Nabi dulu berbuat baik, lalu Nabi dibenci, Nabi dikeji, Nabi dihina. Kalau kita sedih, kita difitnah, diuji, Nabi berat lagi difitnah dan juga dihina. Kita menyampaikan dakwah, saya rasa tak pernah lagi orang baling batu pada kita. Orang baling kertas pun tak. Tapi Nabi dibaling batu sampai darah memenuhi sepatu. Nabi dihina, Nabi diperkatakan dengan berbagai perkataan. Dan Nabi sanggup hidup dalam keadaan susah, hidup berlapikkan lengan, hidup berlapikkan pelepah. Nabi mengharapkan umatnya tidak lalai dengan dunia. Nabi telah banyak berkorban. Sebab itu bila Allah sebut telah datang kepadamu seorang rasul daripada kalangan yang sangat memahami keperitan dan penderitaan. Kerana apa jua keperitan yang kita lalui, semua telah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan keperitan Nabi jauh lagi berganda. Sebab itu selalu Nabi akan memujuk kita dengan syurga. Sebab itu Nabi sebut dalam hadisnya, Nabi sebut apa? Sesungguhnya Nabi nak pujuk kita umatnya. Setiap kesedihan yang menimpamu, setiap kecewaan yang menimpamu, setiap kebimbangan yang kamu lalui, kita banyak bimbangkan musibah, bimbang pasal anak, bimbang pada suami. Setiap sakit yang kamu lalui, bahkan duri yang terkena pada kakimu, semua itu akan menggugurkan dosa-dosamu. Nabi cakap, Nabi pujuk kita, semua itu akan menggugurkan dosa-dosamu. Bertahanlah umatku dengan segala ujian. Semua itu untuk membersihkanmu. Semua itu untuk kita bersatu nanti di syurga. Soalan yang begitulah Nabi nak sampaikan. Tapi itu hadis Nabi yang benar. Nabi sebut segala yang kamu lalui itu adalah membersihkanmu. Sehingga Nabi sebut macam mana? Sehinggalah orang yang diuji lalu sabar ini, dia berjalan di atas muka bumi tanpa dosa. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini juga adalah bentuk rahmat yang Rasul minta dengan Allah, yang mana segala ujian itu menjadi asbab menghapus dosa. Muslimat, kita semua tak suka ujian. Kita sukakan ujian. Hakikatnya ujian adalah ujian yang lebih berat daripada ujian. Kerana saat kita diuji, itulah saatnya kita mencari ilahi. Saat kita menjadi hamba yang sebenar, saat kita diuji.
Sebab hamba ni dia tidak ada apa-apa. Hamba ni dia memerlukan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan kita adalah Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Masya Allah. Muslimin muslimat yang terakhir, poin yang terakhir ya, Masya Allah, iaitu Nabi SAW adalah rahmat kepada kaum wanita. Baginda sangat memahami perasaan para ibu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la ad'u salata uridu iqalataha fa asma'u buka'a as-sabil fa ukhaffifu min shiddati wajdi ummi." Masya Allah. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku sedang salat dan ingin memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Lalu aku pun meringankan, memendekkan bacaan, kerana ibunya akan kegelisahan dengan tangisan anaknya. Masya Allah. Musliman, Nabi Muhammad sangat memahami hati wanita, hati perempuan. Nabi sangat faham kita. Nabi sangat memahami kita. Satu ketika, seorang wanita yang bernama Zainab binti Abdullah. Zainab binti Abdullah ni, Zainab ni, dia tanya suami dia. Masa tu turunnya ayat Al-Quran tentang kelebihan sedekah. Dan ketika itu Nabi menyebutkan tentang hadis, bersedekahlah kamu, lindungilah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Seolahnya kalau kamu tak ada apa-apa kat rumah, kamu orang susah macam mana pun, tapi ada kurma sebiji, kamu sedekah separuh kamu makan. Seolahnya Nabi tak kata kalau yang miskin tak apalah, yang kaya-kaya ni sedekah, tidak. Bila Nabi menyeru buat sedekah, Nabi tak berikan excuse kepada mana-mana golongan. Nabi suruh semua golongan, kaya ke, sederhana ke, miskin ke, asnaf ke, mesti usaha juga untuk sedekah. Sampai Nabi sebut apa? Nabi kata, hendaklah kamu melindungi diri kamu daripada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Lalu ada seorang wanita yang bernama Zainab binti Abdullah ni dengar. Dia pun terfikir, dia susah, dia bukan senang, tapi hari-hari dia sediakan makan untuk suami dan anak-anak. Lalu dia tanya suami dia dulu. Dia tanya suami dia, ibarat kata macam ni lah, bapa, saya ni bagi makan pada awak, sediakan makan untuk anak-anak, saya dapat tak pahala sedekah? Suami ni jawab apa? Saya tengok nama suami, sahabat Nabi lah. Suami ni pun jawab, saya tak tahu, kamu tanya dah Nabi sendiri. Lalu wanita ini dengan perasaan ingin tahu, dia pun pergilah ke rumah Nabi. Bila dia sampai di depan rumah Nabi, dia tengok ada seorang wanita asal. Dia ni muhajirin, wanita asal yang duduk depan rumah Nabi, berdiri depan rumah Nabi. Bila tanya, kamu ada hajat apa? Rupanya sama, mereka mempunyai soalan yang sama. Nak katanya wanita pada zaman Nabi ni, bila Nabi sebut apa, mereka bergebuk nak kejar, nak dapatkan pahala apa yang Nabi sebut. Dan jika ada persoalan, mereka mesti nak rujuk, nak cari jawapan. Lalu ketika itulah Sayyidina Bilal pun lalu, Sayyidina Bilal nak pergi jumpa Nabi. Dua-dua berdiri depan pintu Nabi, rumah Nabi, tapi dua-dua malu nak beri salam, rasa malu nak tanya soalan. Oh, perempuan kan macam tu, semua kekirim soalan. Lalu mereka pun panggil Bilal, wahai Bilal, kami ada soalan, boleh tak tanyakan Nabi? Boleh tak sampaikan persoalan kami ini kepada Nabi? Lalu Bilal kata boleh. Lalu bila Nabi masuk, Bilal masuk, Nabi tanya, siapakah wanita yang berada di depan tu? Lalu Bilal pun bagi tahulah. Lalu Bilal menyampaikan persoalan wanita ini. Lalu Nabi menjawab, katakanlah kepada kedua wanita tersebut, sesungguhnya baginya dua pahala sedekah. Dia diberikan Allah pahala sedekah qarabah, dan dia diberikan pahala sedekah jariyah. Masya Allah. Rupanya ibu-ibu yang kita dah masak kat rumah tu, kita sediakan
makan tu, betapa Nabi sayang pada kita. Kita bukan dapat satu sedekah, kita dapat dua sedekah. Sedekah karabah ni kaum kerabat. Sebab suami tu kerabat kita, anak tu kerabat kita, qarib, orang yang dekat dengan kita, Umi kan. Kemudian satu lagi sedekah jariah yang pahalanya sentiasa mengalir walaupun kita dah mati besok. Pahala yang kita buat kerja rumah, yang kita sediakan makan, minum tu pahala mengalir. Kenapa mengalir? Bukankah daripada air tangan yang kita masak itulah tumbuh darah daging, tumbuhnya anak kita semakin membesar. Dan anak kita itu bila dah besar dia buat ibadah, badan dia sehat. Sebab itu pahala ibadah anak itu boleh sampai kepada kita. Kerana itu di akhirat kelak ada hamba Allah bertanya kepada Allah, ya Allah, daripada mana banyaknya pahala-Mu ini? Soalannya hamba ni pelik. Saya ingat dia tak banyak buat amalan kat dunia. Lalu Allah menjawab apa? Ini adalah istighfar anakmu. Ini adalah zikir anakmu. Ini adalah ibadah anakmu. Ibu-ibu, sebab tu ujian daripada anak ni berat. Betul atau tidak? Berat ujian anak. Saya ada anak 7 orang. 4 perempuan, 3 lelaki. Ada remaja, ada kanak-kanak. Saya belum menempuh ujian anak berkahwin. Umi kan, walaupun dah nikah, ada ujian juga kan Umi kan? Sebab saya tahu saya kadang-kadang menyakiti hati ibu walaupun saya dah bernikah. Kadang-kadang ibu luang perasaan pada kita, kecil hati menangis-nangis dengan anak walaupun dah nikah. Maksudnya kita ni ibu-ibu, ujian daripada anak ni takkan putus sampai hembusan nafas yang terakhir. Kerana apa? Kerana sumber pahala daripada anak sangat besar, sangat banyak. Sebab itu dalam, Masya Allah, Encik Naomi, saya ingat nama Encik ni, Hajah Naomi. Tak pun, ini wanita yang sangat special. Ini ibu yang tinggal di dasar. Encik Naomi ni tak pun. Encik Naomi ni dia menguruskan kuliah saya di Seremban ketika mana masa tu saya baru mula nak start ceramah. Dia punya sabar dengan saya, sabar dengan jemaah muslimat. Dia punya adab, dia punya ihtiram pada guru sangat luar biasa kan? Dia punya hormat. Dan dia jaga masjid surau tu macam jaga rumah dia. Surau tu cantik sangat pokok. Dia lah yang jaga potong, sigang. Dari segi Encik Naomi ini luar biasa sebab dia suka jaga rumah Allah. Dia suka muliakan guru. Dia suka jaga hadir majlis itu. Saya susah ingat nama orang tau. Susah sangat. Suami saya tahu. Kawan pun saya ingat. Staff pun saya tak ingat nama. Tapi bila Allah takdirkan saya ingat sebab orang-orang yang luar biasa Allah bagi saya ingat. Mudah-mudahan saya boleh jadi baik macam Encik Naomi. Usia Encik Naomi berapa? 60 lebih? 80? Ya betul. 80 dah. Bukan 18 sama dulu. Tahu tak Cik Naomi ni boleh berlari umur 80 ni. Gagah dia, kuat dia. Dia betul lah Cik Naomi 80, betul lah. Masa Cik uruskan kuliah saya, dia masak, dia uruskan kuliah, dia buat kuih. Dia lah yang edarkan hebahan masa saya ni. Orang tak kenal pun saya ni, duk panggil-panggil orang datang kuliah. Masya Allah, 80 dah. Masya Allah, cepat bulu. Kalau tengok muka nanti tengoklah, tak macam umur 80. Tenaga dia lagi pelik. Tak apa Cik Naomi ya, minta maaf ya, pelik Cik Naomi. Tadi saya cakap sambung ya, dah habis dah bulan kita ni, dah habis dah. Saya ada tergantung ke tadi? Pasal? Ujian anak. Kesimpulannya muslimat, Nabi sebut apa? Penutup dari hadis Nabi sebut apa? Idza mata bani Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila terputus illa min salas. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua al-ilmu yantafa'u. Yang ketiga waladun salih yad'u. Nabi sebut apa? Bila terputus bila putus nyawa, bila mati anak Adam, kita akan mati. Esok lusa pasti akan mati. Nabi kata bila mati anak Adam, terputus segala pahala amalan, semua berhenti. Terhenti nyawa, terhenti semua pahala. Nabi kata kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
Yang ketiga, doa anak yang soleh. Dan ketiga-tiga Nabi sebut ni ada daripada anak. Bukankah kita mengajarkan kepada anak kita ilmu bermanfaat? Ilmu basuh pinggan, ilmu lipat kain, ilmu menyapu. Siapa tak nak didik anak kita menyapu dengan betul? Siapa? Kalau kita suruh dia nyapu, kejap siap. Menyapu macam tak menyapu. Kita pun ulang balik. Nyapu ni kena macam ni, kena korek bawah-bawah ni, kena kat kursi ni. Tapi kita didik sampai dia menyapu pandai. Sabar tak nak didik anak lipat kain dengan betul, sabar. Kalau kita tak didik betul-betul cara jemur kain, dia sangkut macam tu je bergulung-gulung, betul tak? Pinggan tu kalau kita tak sabarlah, tengok-tengok berminyak lagi. Kalau tak sabar, memanglah anak kerempunya dah kena pukul. Sebab kita pinggan. Tapi kita didik dia supaya dia boleh urus diri, supaya esok dia tahu dia pandai nak urus keluarga. Semua tu ilmu bermanfaat. Jangan ingat ilmu bermanfaat ajarkan hadis, ajar Al-Quran, sirah Nabi, bukan itu. Apa sahaja ilmu yang bermanfaat supaya dia jadi manusia, semua itu pahala mengalir. Selama mana dia buat semua kerja-kerja tu, dia pandai jaga kebersihan diri, dia pandai susun atur rumah tangga dia, kita dalam kubur dah masa tu pahala masuk. Dan asbab kita cari rezeki lalu hantar dia ke sekolah, lalu dia pandailah baca Quran, dia baca Quran, pahala mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua, yang pertama sebenarnya Nabi sebut sedekah jariah. Macam tadi itulah, kita beri makan kepada anak tu pahala jariah untuk kita. Kemudian yang ketiga, doa anak yang soleh. Ibu-ibu, tolong minta doa daripada anak. Ini tip yang sangat insya-Allah berkesan. Ada seorang wanita tua umur 60 lebih, dia kata, Ustazah, mak saya dah meninggal 30 tahun yang lepas. Maksudnya masa tu umur dia dalam 30, mak dia meninggal, umur dia dalam 60 kan. Saya tidak pernah miss untuk berdoa untuk ibu saya. Tak pernah tinggal doa untuk ibu saya setiap kali lepas solat tarawih. Hari ini cuba ingat balik. Kita ni boleh jadi kita dah lupa. Mula-mula mak ayah kita meninggal, kita doa lagi. Lepas sebulan adalah sehari sekali berdoa. Kadang 3 hari sibuk, barulah sekali sedekah Al-Fatihah. Saya tanya, macam mana boleh doa setiap kali ya? Setiap waktu je Ustazah. Mak saya dulu sentiasa minta doa dengan saya masa dia hidup. Selalu minta Ustazah. Jadi saya tak boleh lupa sebab mak selalu minta doa. Walaupun mak dah mati, saya akan ingat mak akan minta doa. Hari ni anak kita telefon kita kan, Umi doakan ya, nak periksa, tolonglah Umi doa. Yelah Umi doa, macam tu Umi jawab je confirm. Betul kan? Dia risau Umi doa, boleh jawab Okay Umi. Sekali-sekali kita telefon anak. Assalamualaikum. Apa, siapa nama anak kita? Contoh Atika. Kalau dia ada telefon anak saya yang suruh nama Atika. Atika, Umi nak minta doa ya Atika. Kenapa Umi? Umi sedih ke? Mesti anak akan tanya soalan. Doakan Umi kuat ya Atika. Ya Umi, Atika akan doakan Umi. Lepas solat, kami cuba. Lepas solat, selain pada kami yang berdoa depan anak, kami selalu akan minta anak doakan kami. Doakan Umi Abi, anak yang kecil pun doa. Dia pun tanya, Umi nak apa? Umi nak doa. Confident je. Yang 5 tahun, yang 7 tahun, yang 10 tahun. Seronok tahu anak kita doakan kita. Lagi anak kita tu tak ada dosa. Dia belum balik. Nenek-nenek, cucu datang minta doa. Cucu tak ada dosa. Cucu doakan Wan. Wan nak doa apa? Doakan Wan Husnul Fatimah. Ya Allah, bagilah Wan mati. Dia tak nak sambung. Matikanlah Wan. Dia tak nak sambung. Sambung lagi. Husnul Fatimah. Husnul Fatimah. Janganlah bagi perkataan susah. Doakan Wan mati baik. Ya Allah, matikanlah Wan baik. InsyaAllah kabul doa tu. Doakan Wan masuk syurga. Ya Allah, berilah syurga pada Wan. Walaupun umur dia 6 tahun, 7 tahun. Tapi dah faham dah, dia berdoa minta dia nanti. Alhamdulillah, muslimat. Sekadar itu perkongsian pada petang ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Kita ada majlis lagi pada malam ni. Majlis untuk kita menanam rasa cinta dan rindu kepada Nabi. InsyaAllah saya akan bersama sampai habis majlis malam ni. Di jam ke pukul 12 habis kan. Lepas tu saya tunggu bertolak. Dah panjang dia perjalanan, dah sampai Seremban.
Sebab saya kena mandi di sekolah anak saya, kemudian ada program pukul 10.30. Jadi kalau saya tak sempat nak menyantuni lepas ni, macam habis je kita pun bergerak kan, sebab kita pun perlu ada rehat sekejap lah kan. Okey kan. Lepas tu malam ni kalau tak sempat nak menyantuni pun mohon maaf ya. Sebab bekerja nak kena balik terus keseremban. Daripada Aruslah keseremban lebih 8 jam. Naik kenderaan. Sebab flight tak ada dah, 12 lebih dah tak ada. Terima kasih banyak-banyak, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjiran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terindah kita ucapkan kepada Ustazah Asma Harun di atas perkongsian kita tadi. Sayangnya Rasulullah kepada kita semua. Kita punya macam ni. Sejauh mana kita sayang pada Rasulullah SAW. Dan walaupun apa jua yang kita lakukan, kita berdoa agar Allah pandang ya, kebaikan kita walaupun sekelumit, ya, walaupun sekecil-kecilnya, insyaAllah. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Asma Harun yang pastinya walaupun sempap, ya, walaupun buka masih comel. Baiklah, okey, sekejap lagi nanti kita ada para pelajar yang akan menggerakkan tabung sumbangan. Ya, jadi kepada ukti-ukti, saudara-saudari muslimat, sahabat-sahabat sekalian, apalah kiranya sudi ya menggulurkan sumbangan seikhlasnya, tak kala tabung sumbangan nanti digerakkan. Boleh gerakkan sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa untuk melancarkan tabung ni. Muslimat belajar ni. Dasar ni kita tahu pengasasnya siapa, Tuan Guru Syekh Zainul Azmi. Dan kita tahu tempat ini yang mana berhimpunnya mereka yang menghafaz Al-Quran, belajar kitab-kitab, dan insyaAllah lahirnya daripada dasar ini pejuang-pejuang agama Allah yang akan terus mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimat, kita tak mampu dengan situasi kita untuk jadi macam anak-anak ni. Hafal Quran, hafal hadis Nabi, belajar kitab, kita tak mampu, betul tak? Dengan keadaan umur kita dan keadaan komitmen kita tak mampu. Tapi dengan kita menyumbang, kita sedekah, kita infak, kita wakaf, kita duduk kat rumah tengah rehat, pahala mengalir. Kita tengah pergi bercuti, pahala mengalir. Kita tengah tidur, boleh jadi pahala pun mengalir. Sebab apa? Daripada wakaf kita, infak kita, sedekah kita, lalu naiklah bangunan, lalu dibayarlah gaji ustaz, ustazah, guru-guru, lalu dibayarlah letering, lalu daripada situ juga lah diberi makan minum untuk pelajar-pelajar. Sebab itulah kita sebutkan bila kita wakaf dan infak kepada ustaz-ustaz pendidikan pengajian seperti ini, kita akan dapat sedekah jariah, pahala yang sentiasa mengalir. Muslimat, insyaAllah mudah-mudahan kita berikan sedekah ini dengan satu nilai yang kita sayang. Satu nilai yang kita sayang. Sebab Allah berfirman, kamu tidak dikatakan benar-benar melakukan kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu cintai. Antara RM1 dengan RM5 lagi sayang RM5 kan? Naikkan nilai sedekah RM5. Antara RM5 dengan RM10 mana sayang? RM10, jadi bagi RM10. Antara 10 dengan 20, 20 saja, bagi 20. Antara 20 dengan 50, 50, jadi bagilah 50. Antara 50 dengan 100, sudah Ustazah, saya suka RM5 Ustazah. Tak tunggu balik. Sebenarnya begini maksud saya lah, jangan selamanya memberi satu jumlah yang paling rendah dengan alasan yang penting ikhlas. Sebab orang yang ikhlas kepada Allah, dia memberi kerana Allah. Dia tahu Allah suka kita memberi
sehabis baik. Buat orang yang ikhlas, dia buat sesuatu sehabis baik. Dia memberi sehabis baik. Bagi si kaya, RM10 itu bukan tanda syukur. Tapi bagi si miskin, orang yang susah, sikit tu pun dah tanda syukur. Dah besar bagi dia kalau orang susah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sebab itu saya nak mengikmah sikit. Dilancarkan tabung, sedekah, wakaf, derma, daksa dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim dan selawat kepada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, bergerak anak-anak, bergerak tu anak-anak pakai seluar putih yang menggerakkan ada di tengah-tengah senang je. Kalau kebetulan tak bawa duit kan uningan, boleh je dudukkan mana-mana cincin, berilah 1-2 cincin. Cincin kan banyak, kadang hilang. Kalau cincin tak ada, bolehlah duduk gelang. Kalau gelang tak ada, boleh je nak dudukkan rantai tu. Semoga Allah berikan ganti emas, begitu emas di syurga. Siapa yang tak pernah infak dengan emas, anda kena rasa sekali. Memang luar biasa, walaupun sebentuk cincin. Ada 3 cincin tu, tengok mana yang paling ringan. Yang dah hinyok-hinyok dah, bagi tak apa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan ganti emas berganda-ganda. Allah tidak ada wang sedikit pun untuk menggantikan dia berganda-ganda. Dan di syurga pun digambarkan antara ganjaran syurga adalah pelami yang bertintakan emas. Memang syurga nanti dipenuhi dengan emas. Jadi bila kita bagi cincin emas, kan ya Allah, ada seorang wanita ni, saya cerita sikit dia datang pada saya, dia bawa emas yang sangat banyak, yang nilainya bila kami timbang beratus ribu. Wanita ni tak pernah berkahwin, umur dia lebih pada 50 lebih, dekat 60 dia pencet. Dia kata, Ustazah, saya sayang sangat emas ni. Ini emas yang saya kumpulkan daripada hasil saya bekerja. Dia bukan kerja besar pun, dia kerja macam kerani macam tu, dia dah pencet. Dia jumpa saya dekat Galeri di Terengganu. Dan ini juga emas mak saya tinggalkan. Sebab saya sayang, saya nak kirimkan emas ini ke syurga. Saya menangis dan saya esok masa tu. Sebab saya kata, ambillah 1-2, jangan bagi semua. Ustazah, saya sayang sangat emas ni. Sebab saya sayanglah, saya nak emas ditekan dengan saya. Saya nak emas ini, saya nak jumpa balik kat syurga. Dia bagi semua. Subhanallah, saya bukan bagi semua ya. Dalam 3 cincin bagi 1 je. Sebenarnya tak bagi pun tak apa. Saya bukan bergurau, saya sungguh-sungguh. Tapi kalau tak bagi pun tak apa. Kalau bagi, Alhamdulillah. Masya Allah, saya suka sangat. Mudah-mudahan infak ini kita bagikan boleh menyelesaikan lagi ada bangunan madrasah kan, umi kan. Ya Allah, semoga kalau kita tengok esok bangunan tu, dia akan jadi saksi. Nabi sebut apa? Sadaqatun junnah, sadaqatun burhanun. Nabi kata sadaqah adalah saksi di masyarakat. Yang mana kita bagi sadaqah ni, bangunan-bangunan masjid ni akan jadi bersaksi dengan Allah kelak. Sedekah akan berbicara di hadapan Allah, bagi tahu kita beri di mana, untuk apa, dimanfaatkan macam mana. Wallahu a'lam. Masya Allah, nak bagi galangkan semangat memberi apa yang kita sadar. Ya Allah, angkatlah segala duka cita orang yang memberikan sedekah. Berikanlah keturunan yang saleh dan salehah mereka yang memberikan infak dan sedekah dan wakaf. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan yang hakiki, ketenangan yang sejati. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang berganda-ganda di dunia dan juga di akhirat daripada hasil sedekah. Ya Allah, jadikanlah sedekah mereka yang dermawan ini, ya Allah, perisai daripada api neraka dan jaminan syurga. Ya Allah, dan jadikanlah sedekah ini sebagai bukti cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah. Dan kami melakukan sedekah ini ya Allah adalah untuk kelangsungan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau nak bagi cincin silakan ya. Masya Allah. Baiklah, kita sampai ke penghujung. Jadi saya nak serahkan kembali majlis ini kepada saudari Aisyatul Amira. Dipersilakan Aisyah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Puan Amy Fana selaku pengurusi majlis pada sidang kelas muslimat petang ini.
Para tetamu yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderar hati oleh Al-Fadhil Ustazah Mahani binti Muhammad diiringi Ustazah Uswah binti Tuan Guru Syekh Muhammad Zain Al-Asri kepada Al-Fadhilah Ustazah Asma binti Harun. Majlis yang segala hormatnya mempersilakan. Seterusnya dijemput kepada Puan Edi Fana untuk menerima cenderar hati. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhilah Ustazah Mahani binti Muhammad dan Ustazah Uswah binti Tuan Guru Syekh Muhammad Zain Al-Asri atas penyampaian itu tadi. Maka dengan ini berakhirlah majlis kita pada petang ini. Kita sudahi majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk makluman para hadirin sekalian, insya-Allah majlis kita untuk surat lantunan Muhammad malam ini akan bermula pada jam 7 malam bertempat di masjid ini juga. InsyaAllah pada pukul 7 akan dimulai dengan zikir munajat dan ada kuliah maghrib daripada Ustaz Hakim.